Bawa ini. Tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa molek. Ya tadi. Ni gang. Di. Wah, anu ni. Ni Aziz buat gini, buat buih. Buat buih gini. 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 Abi agak apa tu? Gini. Aku dah ada. Gini. Belum animal. Gini. Ayo, atas ni. Gini. Buat nombor. Acak tu. Nombor. Dah lagi duduk sini. Nombor. Lepas ni Aziz buat 1, Belum highway. Ni belum highway. Ni si. Ni. 3, Acik ni. 4, Ni ni. 5, Tulis kat sini. 6, 7. 5. Ni belum Ha, 5. Dalam ni Aziz bubuh lah. Ni tulis. Objek ke apa dia? Satu misalnya bola. Aziz satu bola. Lukis bola. Satu nampak? Ha, ni bola. Ni Aziz buat apa? Buat kereta. Lukis 2 kereta nampak? 3 lukis 3. Ada pandai kereta. Buatlah ke apa ikutlah. Ada nak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada pagi ini syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan udara yang bagus pada pagi ini, cuaca pun redup di besuk ni. Dan insya-Allah pada pagi ini saya ingin ambil sedikit masa tuan-puan yang dirahmati Allah mengenai tajuk yang saya tulis di posting tu. Kalau boleh tuan-tuan boleh share dulu video ni, insya-Allah agar ramai yang dapat manfaat perkongsian pada pagi ni. Boleh tolong share kepada sahabat-sahabat yang lain. Pada pagi ini saya ingin berkongsi hadis Nabi SAW mengenai masalah ataupun wabak yang kita sedang hadapi sekarang ni, khususnya di negara kita. Ada beberapa hadis Nabi SAW yang saya nakalkan, daripada, ada juga riwayat Muslim, riwayat Bukhari dan Imam Muslim sendiri. Mana? Balon animal. Ni ke balon tu betul animal. Dia tu tengok sini ke kat sini. Betul lah. Buat. Betul lah Baji, betul ni buat. Buat 3. Ikutlah lukislah ke apa pun, batu kau ikutlah. Jadi saya bersiaran ni sambil sambil duk tengok anak-anak buat kerja sekolah. Kerja sekolah dibagi oleh cikgu-cikgu dia orang lah. Jadi di samping tu ada beberapa hadis mengenai wabak yang kita sedang hadapi sekarang ni. InsyaAllah kita sama-sama ambil manfaat dan kita sama-sama berkongsi pada pagi ni, insyaAllah. Alah Aziz bu. Lukislah ni 3 ni apa dia? Cawe ke apa lukislah. Ai mana cawe? Dah mana? Nampak pun boleh. Sebelum itu marilah orang panggil kita sama-sama mengambil langkah yang terbaiklah untuk keluarga kita semua. Keluarga yang kita sayangi semua. Sebagai contoh di tempat saya sekarang ni, iaitu di Besuk. Kalau kita tengok perangkaan yang dikeluarkan oleh KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia tu, kalau kawasan Besuk ni kawasan red zone juga. Kawasan orang panggil kawasan panah juga. Kalau tengok semalam, saya rasa kawasan Besuk saja ni ada dalam 30 kes mengenai COVID-19. Kita pakat-pakat beringatlah keluarga kita tu hak mana duk keluar atas urusan masing-masing tu kena beringatlah. Sebab benda ni orang panggil benda tak nampak, benda susah. Susah kita nak elok. Cuma kita orang panggil berjaga-jaga. Beringat dan berjaga-jaga.
Ada air ubah salah je. Ada satu hadis Nabi SAW Adik ubah. mengenai, saya nak baca hadis mengenai wabak. Wabak yang kita sedang hadapi sekarang ni lah. Di samping anak-anak saya belakang ni, abaikanlah. Jadi antara apa yang Nabi sebut kepada kita, apabila kita menghadapi masalah penyakit berjangkit sebagai contoh yang kita hadapi sekarang, iaitu COVID-19, adalah menjadi tanggungjawab kita sebagai orang Islam, kita mengetahui ataupun kita panggil ambil cakna apabila kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tahu apakah langkah ataupun tanggungjawab kita untuk kita menghadapi perkara tersebut. Kenapa? Kerana benda ni bukan setakat pada zaman sekarang sahaja benda ni berlaku. Sebagai contoh, wabak ni berlaku. Tuan-puan kena tahu bahawasanya benda ni pada zaman Nabi Muhammad SAW lagi telah diberi ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila Nabi Muhammad SAW sendiri menghadapi perkara sebegini, ada beberapa tips, ada beberapa benda yang perlu kita sama-sama perhatikan. Okey. Tuan-puan yang dirahmati Allah, apa yang Nabi sebut mengenai wabak? Mengenai wabak. Wabak COVID-19. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, la yuridanna mumridun ala musih. Yang bermaksud Nabi Muhammad SAW bersabda, maksudnya yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi beritahu dah kepada kita. Nabi telah maklum dah kepada kita apa yang perlu kita buat sekiranya kita menghadapi wabak. Yang pertama dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW sebut, bagi yang berpenyakit, bagi yang telah dijangkiti wabak COVID-19, maka dia mestilah duduk di tempat dia, jangan pergi ke mana-mana. Bertepatanlah sebagaimana bahagian KKM kita sekarang ni, dia kuarantin. Orang yang ada simptom COVID, empat benda kan? Yang ada simptom 4 benda tu, apa dia? Sesama, demam, batuk ataupun sesak nafas. Kalau ada simptom sekarang ni, 4 perkara tu, maka pihak KKM akan ambil kita, letak kuarantin di tempat yang khusus. Buat molek. Dijaga oleh pihak KKM, dipantau. Inilah sebagaimana yang Nabi SAW sebut kepada kita, apabila kita dijangkiti penyakit yang berjangkit ni, hendaklah Nabi sebut, la yuridanna mumridun ala musih. Jangan sekali-kali orang yang dijangkiti penyakit ni pandai-pandai nak pergi melawat, nak pergi jalan, nak tubik daripada tempat dia duduk tu. Jangan, Nabi larang dah. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri. Okey, itu hadis yang pertama. Nabi SAW juga memberitahu kepada kita, Nabi memerintahkan kepada kita, Nabi suruh kita ni. Nabi suruh kita jangan keluar daripada tempat duduk kita sekiranya kita dijangkiti wabak. Yang kedua, Nabi SAW beritahu bagi orang yang sihat, orang yang belum dijangkiti penyakit ni, jangan sekali-kali masuk ke tempat orang yang dijangkiti tu. Maknanya kalau kita sebagai contoh sebagai saya seorang pesakit kat, saya tak boleh tubik pergi jalan rata-rata lah. Lepas tu orang sains-sains saya hok siap lah. Mana? Buatlah. Tengok kak cik tengok daripada gambar ni lah. Kau dia tu. Dia melukis tu. Kau dia. Melukis. Lagi kan cuma lama ni. Ni pen. Pen.
Dia ni. Paint ni melukis. Melukis. She can paint. Ha. Jadi begitu juga orang yang sihat daripada luar, tak boleh mari melawat saya. Tak boleh mari melawat saya. Sebab itulah apabila kita di kuarantin di tempat-tempat yang khusus oleh KKN, kita nak pergi atas barang ke atas makanan ke orang hak sakit tu tak boleh, dia tak bagi. Kecuali orang yang telah orang yang telah bertugas itu Port Jepang ke pasukan rela ke pasukan KKN sendiri pun mereka jaga betul-betul. Hadis yang kedua, lepas dah hadis yang pertama tadi, hadis yang kedua, Nabi bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran min." Nabi SAW bersabda kepada kita satu hadis yang bermaksud, apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka Nabi sebut kepada kita, janganlah kamu pergi ke tempat tersebut. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, yakni wabak itu apabila berlaku di tempat kita, maka janganlah kamu keluar daripada tempat tersebut. Ini memberi erti kepada kita semua, tuan-puan yang dirahmati Allah, bahawasanya apabila kita mendengar sesuatu berita ataupun khabar sebagai contoh kampung, sebagai contoh kampung saya duduk sekarang ni lah, kampung Gobayu sekarang ni telah diserang oleh wabak. Kita dengar berita tu. Kita duduk kampung sebelah. Kita dengar, kampung Gobayu sekarang ni pakat kena wabak weh. Kita dengar. Orang duduk kecek benda tu. Jadi apabila kita dengar perkara tersebut, jangan sama sekali kita pergi dah ke kampung tersebut. Nabi larang. Kenapa? Kerana fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin. Nabi sebut apabila kita jangan sekali-kali kita pergi ke tempat hak dijangkiti wabak tersebut. Dan juga Nabi sebut, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Maknanya sekiranya kita dijangkiti wabak tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita apa yang perlu kita buat apabila kita dijangkiti. Dan sekiranya kita duduk di kampung Gobayu, jangan sekali-kali fala takhruju firaran minhu, jangan sekali-kali kita keluar daripada kampung Gobayu. Inilah antara dua hadis Nabi SAW yang saya bacakan untuk tuan-puan yang dirahmati Allah semua. Kita sama-sama dapat dapat mengambil faedah, dapat beringat. Kenapa? Kerana Nabi SAW sendiri pernah didatangi oleh Bani Saqif, kumpulan pada Bani Saqif untuk berbai'ah, untuk untuk berbai'ah untuk mentaati mentaati syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kumpulan Bani Saqif ni, ketika ia pergi nak bai'ah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyatakan sokongan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang daripada kumpulan Bani Saqif tersebut telah dicangkiti oleh penyakit berjangkit. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benda ni sudah berlaku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersalin dengan dia, tidak bersentuhan dengan dia. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahawasanya ada salah seorang daripada kumpulan Bani Saqif itu dijangkiti oleh wabak yang berjangkit. Nabi tak salin dengan dia. Mana? Ni nama ni kacik bubuh ni, Lily ni. Lily my friend. Dia ada tu, Lily my friend. Lepas tu she can paint. Dia boleh melukis. Tulislah ni Lily, ada tulis nama Lily. Kat sini.
Lili mah nama Lili. Ni Lili, ni tu. Lili. Lili mah seperti kan kat kedai makan. Bani Sakif. Siap ada. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bersentuhan dengan dia. Nabi berkata kepada Bani Sakif, sesungguhnya kami telah menerima bai'ah kamu, maka pulanglah. Apabila settle bari yolo ustazku. Habis tu. Habis tu. Alhamdulillah. Kita panggil berkongsi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat-sahabat kita, dengan tuan-puan di luar sana, insya-Allah ada manfaat kan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut apabila Bani Sakif tu selesai dah tujuan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi suruh pulanglah. Itulah panggil serba sedikit perkongsian pada pagi ini mengenai dua hadis yang saya baca mengenai wabak dan apakah langkah-langkah yang perlu kita buat sekiranya kita dijangkiti dengan wabak tersebut, dan apakah panggil peranan kita dan peranan orang luar hak belum lagi dijangkiti wabak tersebut. Jadi kita masing-masing kena beringat dan bertanggungjawab, dan kita kena sentiasa ambil cakna kepada keluarga kita dan juga kepada diri kita sendiri. Jadi itu sahajalah dahulu, insya-Allah pada lain kali, lain masa kita akan berkongsi lagi apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang lemah itu adalah datang daripada diri saya sendiri. Insya-Allah kita berkongsi lain masa. Saya nak sambung cara ke budak-budak ni buat kerja ni. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.